Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, salam bahagia, salam kebersamaan UMT, tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian. InsyaAllah pada hari ini tuan-tuan puan-puan, pada hari Rabu 24 Jun 2026, kita sambung siri minda nasihat kita buat kali ke-6 bagi tahun 2026. So tuan-tuan puan-puan, sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, insyaAllah pada hari ini kita akan kongsikan beberapa perkara yang boleh tuan-tuan ambil manfaat jika perlu, dan apa yang tuan-tuan puan-puan dapat nanti insyaAllah dapat digunakan untuk kehidupan seharian. Dan tuan-tuan puan-puan, kalau boleh saya tahu adakah suara ataupun audio yang saya gunakan ini dapat didengari oleh tuan-tuan puan-puan. Boleh tak? Saya nak tahu adakah suara saya ini didengari dalam peranti tuan-tuan puan-puan. Kalau boleh tulis dengar ke, jelas ke. Okey. Dan tuan-tuan puan-puan, kalau boleh saya tahu juga daripada mana tuan-tuan puan-puan dengar program kita pada pagi ini. Dekat mana keberadaan tuan-tuan puan-puan pada pagi ini. Dekat jabatan mana, PTG mana, mungkin ada yang bercuti. Baik, terima kasih. Okey, so tuan-tuan puan-puan, sepanjang kita 1 jam ni insya-Allah 10 hingga pukul 11 pagi, dan di penghujungnya nanti tuan-tuan puan-puan kita akan kongsikan dekat hujung nanti kita akan kongsikan link kehadiran untuk jam latihan UMT. Kalau jabatan lain yang nak claim latihan masing-masing, ikut prosedur jabatan masing-masing lah. Okay, Health Counselling HEPA UMK hadir. Terima kasih jiran kita Universiti Kelantan. Okay, salam ke Encik Afif dan Encik Azri, Encik Aimas. Okay, so tuan-tuan puan-puan, sepanjang 1 jam ni kalau saya ada terbatuk ke apa ke, sakit tekak ke apa, saya minta maaf lah. Adat orang handsome macam tu lah tuan-tuan puan-puan, dia ada sakit sikit-sikit lah. Okay, so tuan-tuan puan-puan, tajuk kita pada hari ini buat siri kita yang ke-6, bebas dari penat membanding. Temui siapa anda. So tuan-tuan puan-puan, apabila kita pilih tajuk ini tuan-tuan puan-puan untuk kita kongsikan pada tahun ini, kita dah buat, kita fikir-fikir bahawasanya kadang-kadang hidup kita ni tuan-tuan puan-puan, kita banyak buat perbandingan. Okay, sama ada perbandingan harga barangan di kedai-kedai tuan-tuan puan-puan. Kalau kita pergi ke Terengganu ni, kita buat perbandingan antara Maidin dan juga Sarawak. Mana lagi murah? Kalau Maidin penuh troli dalam 300-400. Kalau Sarawak mungkin 200-300. Contoh kita buat perbandingan, mana lagi murah? Yang murah tapi bukan murah saja lah, murah yang ada kualitinya. So tuan-tuan puan-puan, itu antara intibatnya kita akan kongsikan pada hari ini. Okay, so dalam program kita, sesi kita pada pagi ini, so kita bagi tahu sikit lah tuan-tuan puan-puan, objektif kita buat kan tajuk siri minda saya yang ke-6 pada hari ini. Yang pertama yang tuan-tuan puan, tujuan kita tidak lain tidak bukan untuk kita meningkatkan kesedaran tentang kesan perbandingan diri terhadap kesejahteraan mental. So nanti tuan-tuan puan-puan, sepanjang kita kita bersiaran langsung ini, kita akan tengok juga kesan perbandingan diri terhadap kesejahteraan mental. Adakah ia memberi kesan ataupun tidak? Kalau ia memberi kesan, setakat mana kesan itu mempengaruhi kesejahteraan mental kita. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan puan-puan, InsyaAllah kita berhasrat lah, kita berhajat untuk kita bantu peserta-peserta kita, para penonton, tuan-tuan puan-puan dari seluruh Malaysia untuk kenal pasti keunikan dan juga kekuatan diri sendiri
bagi mengurangkan tekanan psikologi. So tuan-tuan puan-puan, tekanan psikologi ni semua orang akan hadapi. Tak kisahlah dia umur bayi ke, remaja macam saya ke, dan juga orang dewasa yang kanak-kanak pencen ke, semua ada tekanan psikologi. So dekat mana kita nak cari keunikan dan kekuatan diri, insyaAllah kita akan kongsikan juga dalam sesi kita pada pagi ini. Dan yang ketiga tuan-tuan perempuan, kita nak membina penerimaan diri, keyakinan dan juga kesejahteraan emosi untuk kita tingkatkan lagi fokus serta prestasi kerja. So tuan-tuan perempuan, apabila kita dah tahu apa yang kita katakan dengan perbandingan itu, dan insyaAllah kita akan lebih fokus untuk meningkatkan prestasi kerja. Okey, boleh tuan-tuan puan kita teruskan kita punya agenda yang berikutnya. Okey. So tuan-tuan puan, misi kita pada hari ini, kita akan cover 6 subtopik. Okey, dan pada tajuk besar kita, bebas dari penat membanding, kita akan cover dekat 6 misi yang kita akan selesaikan pada pagi ini dalam tempoh 1 jam. So yang pertama kita akan tengok mengapa kita ni manusia tuan-tuan puan suka membandingkan diri. Yang kedua kita akan tengok apa yang berlaku apabila kita terlalu membanding. Apa yang akan berlaku. Okay. So yang ketiga kita bawakan sedikit perspektif Islam berkenaan dengan perbandingan. Dan yang keempat, kita akan temui kekuatan diri sendiri. Dan yang kelima, kaunseling dan penerimaan diri. Kita akan tengok dalam konteks kaunseling bagaimana untuk kita menerima diri sendiri. Dan yang terakhir adalah strategi praktikal untuk kita berhenti membandingkan diri. Orang kata tak boleh berhenti pun slow-slow jadi dah. Okay. So tuan-tuan puan-puan, kita pergi yang pertama. Okay. So tuan-tuan puan-puan, kalau kita tengok poster kan, saya letak ayat ni, menghargai diri sendiri bermula dengan menyedari setiap keunikan yang anda miliki. So tuan-tuan perempuan, kita nak sedar keunikan yang kita ada itu, kadang-kadang ia sukar, kadang-kadang ia senang. Kalau senang tu macam mana tuan-tuan perempuan, kita dah kenal sangat dengan perangai diri kita. Kita dah tahu dekat mana kita lebih, kita dah tahu dekat mana kita kurang. So kita nak sedar keunikan itu akan bermulanya dengan menghargai diri sendiri. So ada persoalan yang perlu kita tanya. Okay? Adakah kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain? Kalau boleh tuan-tuan boleh respon kat ruangan komen untuk soalan kita yang pertama. Adakah kita ni tuan-tuan perempuan sering membandingkan diri dengan orang lain? Tak, orang lain cari tengok jauh-jauh lah, mungkin orang depan kita tak, kat pejabat tu, orang depan kita ke orang kiri kanan depan belakang tak. Kita tengok jiran kiri kanan depan belakang atas bawah, kita tengok adakah kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Oh dia tu kukuh, kita ni contohnya dia tak apalah pakai itu awal muka comel, tak kita ni muka kulak karat sekali, tak sabarlah pakai colour-colour terang-terang gitu contoh. Okay, adakah kita sering membandingkan diri dengan orang lain? Dan dia tak apa, dia mari awal tak, kereta dia laju, rumah dia tak ada traffic light, contoh. Kita cuma mari sampai lah pergi laju, tak boleh balik kopak suku contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan yang perlu kita tanya, adakah kejayaan orang lain membuatkan kita meragui nilai diri sendiri? Apabila orang lain terima kejayaan, ada kejayaan yang diterima, so adakah kita mula meragui nilai diri sendiri? Maksudnya apa tuan-tuan perempuan? Adakah kita ini tidak berguna contohnya? Kita telah meragui nilai diri sendiri. Kalau aku tak boleh buat benda itu, maknanya aku telah gagal contoh. Okay, kita telah meragui. Bukan meragui orang lain, kita meragui diri kita sendiri. Dan yang terakhir tuan-tuan perempuan, soalan yang kita perlu muhasabah bersama, sampai bila kita mahu hidup berdasarkan ukuran orang lain? Mana kata tuan-tuan perempuan, kalau kita tahu dekat mana kita kuat, dekat mana kita lebih, tapi berdasarkan ukuran orang lain, kita ini biasa-biasa. Sampai bila kita hidup berdasarkan perspektif itu? Sebenarnya tak akan gap kat situ. So tuan-tuan perempuan, hakikatnya
Setiap manusia mempunyai perjalanan, ujian dan rezekinya berbeza. Itulah tuan-tuan dan puan, kita ni manusia kan, ada masa kita rasa kita okey, ada masa kita rasa kita KO. Dan itu adalah ujian ataupun rezeki. Rezeki ataupun ujian yang kita terima itu mungkin sama, mungkin lain dengan orang lain. Mungkin kita kata ujian yang sama, contohnya sampai kerja lewat. Ujian itu tuan-tuan dan puan, sampai lewat kena balik lewat dah. Contohnya. Ujian itu. Tapi ada orang lewat seminit je, kita lewat setengah jam. So berbeza-beza. Mungkin lewat tu sama, tapi tempoh masanya berbeza. Ada orang rezeki boleh parking depan pejabat contoh. Boleh parking bawah pokok tempat teduh. Itu rezeki dia. Ada orang pun rezeki boleh juga parking, tapi tak parking tempat panas. Rezeki juga tuan-tuan puan, boleh parking tapi tempat panas kadang. Contoh, tempat panas pun tak apalah tuan-tuan puan. Kurang-kurang daun pokok dak jatuh, getah buah dak kena, dak tahi burung dak jatuh atas cermin. Contohnya. Rezeki lah tu. Okey. So tuan-tuan itu yang perlu kita hayati bersama. Seterusnya tuan-tuan puan, ini yang pertama. Persoalan yang kita perlu tanya kepada diri kita, mengapa kita suka membandingkan diri. Kalau boleh saya tahu tuan-tuan puan, ada apa yang tuan-tuan puan fikir apabila soalan ini keluar, mengapa kita suka bandingkan diri. Boleh saya tahu tak sebab-sebab tuan-tuan puan bandingkan diri. Daripada tuan-tuan puan sendiri, kalau boleh tulis di ruangan komen. Okay. Dan ada orang kata sebab nak ambil motivasi, jadi kita bandingkanlah, nak contoh, kita bandingkanlah diri kita ni dengan orang berjaya, kita nak ambil motivasi. Contoh, mungkin boleh tulis macam tu tuan-tuan. Mungkin nak rasa selamat, jadi kita bandingkan diri dengan orang tak selamat. Contohnya. Okay. Okay, so tuan-tuan puan, yang pertamanya, mengapa kita suka membandingkan diri? Sebabnya tuan-tuan puan, sebab kita yang pertamanya, kita ni adalah manusia. Apabila kita ini manusia tuan-tuan puan, kita ada kecenderungan semula jadi untuk membuat perbandingan sosial. So tuan-tuan puan jangan risau. Bila kita buat perbandingan ini, memang kecenderungan semula jadi, automatically setahun dalam diri kita ni daripada sejak azali, memang kita ada kecenderungan itu. So tuan-tuan jangan kata saya tak pernah bandingkan diri saya dengan orang lain. Kita tak perasan, tapi ada. Sebab apa? Kita ni manusia, kecenderungan itu ada secara semula jadi. So inilah social comparison theory lah. Kita akan buat perbandingan. Macam Cik Miza kata, untuk ada misi bergerak lebih maju. So kalau comparison itu, kalau kita bandingkan A dengan B, kita dekat mana? Kalau contoh kita dekat ni, kita pilih A antara A dengan B. A, kita buat perbandingan, kalau kita dapat mengatasi A ni, kita akan lagi lebih maju. Tapi kalau kita buat perbandingan dengan B, dua-dua hebat, A dengan B hebat, kita buat perbandingan dengan A, kita nak jadi lebih hebat daripada A. Tapi kalau kita buat perbandingan dengan B, menjadikan kita rasa dia tu tak apalah, dia tu hebat, dia tu kuat, menyebabkan kita rasa rendah diri. Itu yang kita akan menjadi simptom-simptom penyakit mental akan muncul sedikit demi sedikit, hari demi hari. So nanti kita akan tengok dekat mana perbandingan itu boleh berlaku dengan baik ataupun sebaliknya. Okay. So tuan-tuan puan, yang kedua, mengapa kita suka membandingkan diri, ialah kita menilai diri berdasarkan pencapaian, penampilan, kedudukan dan kehidupan orang lain. So tuan-tuan puan, sebab apa kita buat perbandingan itu? Kita nak tengok pencapaian. Kita buat perbandingan, kita nak tengok penampilan, kita nak tengok kedudukan dan kehidupan orang lain. Okay. So dengan perkara-perkara ini yang kita buat perbandingan. Kita tak buat perbandingan saja-saja. Kalau bagi contoh, kita tengok penampilan orang tu, mungkin dia penampilan dia kemas, kita buat perbandingan dengan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tuan-tuan puan, sebab yang ketiga adalah media sosial. Media sosial ni tuan-tuan puan boleh menjadikan perbandingan itu berlaku hampir setiap hari. Tambah-tambah bila kita tengok pengaruh
yang mempunyai harta karun yang berjuta-juta itu membuat hantaran di media sosial masing-masing berjuta-juta ringgit dengan kereta-kereta mewah, dengan bangunan-bangunan, estate dan kilang. So, tuan-tuan puan-puan, bila kita melihat perkara itu, secara semula jadinya akan buat perbandingan. Okay, so tuan-tuan puan-puan, Buntan Social Comparison Theory by Ian Festinger. Sudah saya sebut so tuan-tuan puan-puan boleh buat pencarian berkenaan dengan Social Comparison Theory. Okay, terima kasih atas perkongsian ini. Boleh kita buat pembacaan lanjut berkenaan dengan Social Comparison Theory. Tengku Nur, terima kasih. Kolam hati bersih, insyaAllah semuanya baik-baik belaka kan. Betul. Mati kita tengok kolam dah. Kalau kolam dikenih semua, kita akan terjun, kita seronok nak mandi dalam tu kan. Kalau kolam tu kotor, beletung, karat, lumut, ada tergamuk tak kita nak terjun ke dalam tu. So tuan-tuan puan-puan, so kita buat perbandingan macam tu lah. Okay. Seterusnya, okay, apabila kita terlalu membandingkan diri, akan ada akibatnya tuan-tuan puan-puan. So kita ambil akibatnya tak seronok, okay? Akibatnya tak best. Akibatnya tak best ni apa dia? Yang pertamanya, hilang keyakinan diri. Sebab apa hilang keyakinan diri? Sebab kita tengok orang tu lebih superior daripada kita. Makna katanya orang tu lebih hebat, lebih besar, lebih gah, lebih megah. Okay? So membuatkan kita rasa macam kita, contoh tuan-tuan puan-puan kalau ingat masa pergi interview kerja ke apa ke kan, kalau kita tengok ada seorang kandidat ni, seorang calon pakai yang kemas, bersih, rambut sikat tepi, tudung on point, kening cantik contohnya, dagu runcing, hidung mancung contoh, pakai yang kemas gosok, kalau lain baju tu tajam, kita akan rasa kita buat perbandingan diri kita bagaimana penampilan dia lah contohnya, tak menyebabkan kita rasa hilang keyakinan diri. Padahal kita ada isi kita sendiri. Okay? Dan akan timbulnya rasa tidak cukup baik. Tidak cukup baik. Tapi tuan-tuan puan-puan, rasa tidak cukup baik ini juga boleh jadi antara perbandingan yang kita syorkan. Yang nanti kita bagi tahu di hujung-hujung nanti. Kenapa bila kita bandingkan diri, bila rasa tidak cukup baik akan menyebabkan satu situasi yang memberi motivasi. Dan yang ketiga tuan-tuan puan, kita akan rasa cemburu dan iri hati. Okay? So cemburu dan iri hati ni tuan-tuan puan berlaku bila kita rasa orang tu tak apa lah, kabel kuat contoh. Tak, wak rana-rana pun contohnya. Beres belaka. Contoh cemburu. Okay? Perbandingan baik kita buat. Dan yang paling rumit tuan-tuan puan, bila berlakunya perbandingan ini akan adanya tekanan emosi dan juga kemurungan. So ini yang kita nak hindari tuan-tuan puan-puan. Okay? Akibat daripada kita suka membandingkan diri. Mungkin orang kata orang tu kerja lama dah contohnya, 10 tahun dah, tak boleh ABC contohnya. Tak, kita ni kita kerja 10 tahun contoh, tak boleh ABC. Kawan tu baru 3 tahun, boleh dah ABC. Ia mari cemburu dan iri hati, dan daripada itu dah akan timbulnya tekanan emosi. Tak nampak aku kerja contoh. Contoh. Alik dia omong itu contoh. Dia akan timbulkan situasi emosinya tidak menyenangkan. Itu akan timbulnya kemurungan hari demi hari, bibit itu akan terbit. Okey, so tuan-tuan puan-puan. Cik Syahrir Hafiz, terima kasih tajuk menarik hari ini. InsyaAllah tuan. Terima kasih. Okey. Seterusnya tuan-tuan puan-puan, yang kedua kita akan tengok apa yang berlaku apabila kita terlalu membanding. Membanding itu kadang-kadang boleh membawa kepada kebaikan, tapi apabila kita terlalu membanding, apakah yang akan berlaku? Mari kita tengok. Yang pertamanya, yang akan berlaku apabila kita terlalu membanding ialah sentiasa merasakan diri ketinggalan. Sebab apabila kita rasa diri kita sentiasa ketinggalan, kita akan rasa lebih sedih, lebih sayu kat situ. Okey, dan yang kedua tuan-tuan puan-puan, sukar untuk kita hargai pencapaian diri.
Kadang-kadang kita ada pencapaian yang kita boleh banggakan sebenarnya, tapi kita payah nak buat. Kita payah nak buat apa? Payah nak hargai pencapaian yang kita sendiri buat. Kalau kita sendiri pun susah nak hargai pencapaian diri sendiri, itu yang bahananya akibat membandingkan diri kita dengan orang lain. Okey. Okey, so tuan-tuan puan-puan, yang ketiga, takut gagal kerana melihat kejayaan orang lain. Contohnya kita tengok orang tu kalau buat kerja A sampai Z, komplit, lengkap, cantik, molek. So bila kita tengok, uish, tinggi KPI dia ni, tinggi dia punya benchmarking ni. Okay, tak boleh buat aku, tak ada lagi ni. Dia tak apa, dia orang lama contoh. Dia tak apa, dia cerdik. Dulu sekolah MRSA contohnya. Dulu sekolah SMK boleh nombor 1 semua peringkat negeri. Contoh. Bila kita buat perbandingan itu, kita akan timbulnya ketakutan dalam kegagalan. Okey. Dan yang keempat, tuan-tuan puan-puan, 1, 2, 3, 4, kita akan rasakan hidup orang lain lebih sempurna daripada diri kita. Kita akan rasakan orang lain hidup lebih sempurna. Kadang-kadang kita ni hidup ni okey dah. Orang kata sempurna tu dok dah, tapi mana kata comel dah hidup tu. Tapi bila terlalu membandingkan diri, kita akan rasa hidup kita ni serba kekurangan. Sebab apa kita rasa gitu? Sebabnya kita buat perbandingan diri kita dengan orang yang lebih kaya, dengan orang yang ada serba-serbi kecukupan yang kita tak ada. Yang kita tak ada. Kadang-kadang tuan-tuan yang kita tak ada, tidak semestinya kita perlu. Tak. Kita tak ada benda tu, tak semestinya kita perlu. Kita mana nak kata. Contohnya kita tengok orang lain yang ada kereta besar-besar contoh. Kita tak ada, tapi adakah kita perlu kereta besar? Kalau kita perlukan kereta Viva je lah contoh. Tak. Kalau kita perlukan kereta katil lah. Nak gani dah. Kita perlukan hot tu. Okay. Tapi kita tengok orang tu ada Saga contoh. Kita nak Saga padahal tidak perlu contoh. Okay. Dan yang kelima, tuan-tuan puan-puan, hilang motivasi dan juga fokus kerja. So hilang motivasi ni tuan-tuan puan-puan yang kita bimbangkan apabila berlakunya lesu upaya ataupun burn out lah. Burn out, bila kita tengok bila burn out ni tuan-tuan puan-puan berlaku akibat perbandingan diri yang keterlaluan, kita rasa lebih sukar untuk memulakan sesuatu kerja. Dalam arti kata lain, tuan-tuan puan-puan, fokus kita akan terkendala, akan bercelah. Sebab kita rasa kita kurang daripada orang lain, walaupun kita sebenarnya ada kelebihan. Okay, so tuan-tuan puan-puan, kita pergi yang ketiga. Yang ketiga ni tuan-tuan puan-puan, kita akan lihat sedikit berkenaan dengan perspektif Islam tentang perbandingan. Okay, so tuan-tuan puan-puan, saya kongsikan cuplikan surah An-Nisa ayat yang ke-32. Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan berhondah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. So tuan-tuan puan-puan, kalau kita tengok yang warna hijau tu tuan-tuan puan-puan, orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. So tuan-tuan puan-puan, pengajaran kita dekat sini untuk kita lebih sedar kita ni ada bahagian kita masing-masing. Dia bahagian dia, kita bahagian kita. Bahagian itu bergantung dekat kita punya usaha, setakat mana kita berusaha. Okay, so tuan-tuan puan-puan, setiap manusia mempunyai rezeki dan kelebihan yang berbeza. Ada orang tu suara sedap boleh jadi imam macam tu, rezeki dia. Tak, kalau kita buat perbandingan tu, dia aku jadi imam sebab suara dia sedap, suara aku kenyak begitu je. Orang ni dah, tak, kita ada rezeki, tapi kita ada rezeki kita boleh jadi makmum. Bukan semua orang tuan-tuan puan-puan boleh ada rezeki boleh jadi makmum. Payah kan? Kita ada kelebihan yang berbeza. Dan Islam mengajar syukur, bukan sibuk mengukur kehidupan orang lain.
Bersyukur tuan-tuan puan-puan dengan apa yang kita ada. Tak, apa yang kita ada itu adalah kurniaan untuk kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. So tuan-tuan puan-puan, kalau kita rasa kehidupan kita ni macam tak best, kita rasa kehidupan kita ni macam banyak kekurangan daripada orang lain. So ini yang kita nak tekankan erti kesyukuran. Okey, bersyukur dengan apa yang ada, okey, dan usahakan apa yang belum ada. So tuan-tuan puan-puan, kalau kita lebih menghayati konsep kesyukuran, insya-Allah tuan-tuan puan-puan, sedikit demi sedikit kekebalan emosi kita akan lebih meningkat. Okey, so tuan-tuan puan-puan, kita tengok yang seterusnya. Kalau ada perkongsian ataupun soalan-soalan, mungkin kita boleh type di ruangan komen di Facebook Jabatan Sumber Manusia Yanti. Sambil-sambil tengok tu tuan-tuan puan-puan, boleh kongsikan, boleh share dan juga boleh like Facebook Jabatan Sumber Manusia Yanti. InsyaAllah semasa kita akan kongsikan infografi yang berkenaan lah. Okey, tuan-tuan puan-puan, kita pergi yang seterusnya untuk kita temui kekuatan diri sendiri. So tuan-tuan puan-puan, seperti mana yang saya maklumkan tadi kan, bila kita terlalu berbanding ini, kadang-kadang kita rasa orang yang kita buat perbandingan itu lebih kuat, orang yang kita tengok itu lebih segala-galanya daripada kita. Okey, walau bagaimanapun tuan-tuan puan-puan, dalam kita nak hentikan perbandingan yang tak sihat itu, kita kena carilah kekuatan diri kita. Takkanlah kita buat perbandingan sampai kesudah kita tak temui kekuatan diri kita. So tuan-tuan puan-puan, insya-Allah kekuatan itu akan kita temui dengan soalan-soalan ini. Okey. Kalau tuan-tuan puan-puan nak jawablah dekat ruangan komen. Tapi ini hanyalah soalan bahasa sahaja. Mana katanya untuk kita renungkan, untuk kita fikirkan sejenak. Yang pertamanya, apakah 3 kekuatan utama saja? Dalam konteks kita nak temui kekuatan diri sendiri ni tuan-tuan puan-puan, soalan muhasabah yang kita kena tanya pada diri kita, apakah 3 kekuatan utama saya? Contohnya tuan-tuan puan-puan, kekuatan utama saya handsome. Contoh, itu kekuatan saya handsome. Kalau berkenaan dengan handsome ni tuan-tuan puan-puan, kalau kita masuk dalam bab beauty privilege ni, kita menang. Contoh, dia kita buat uduh pun, tapi menyebabkan wajah kita ni cantik, kita akan menang. Contohnya kekuatan saya yang kedua, saya pandai parking dengan betul. Saya tak makan parking orang. Kalau ada 2 kotak parking, saya akan parking pada 1 kotak sahaja. Saya tak parking tengah-tengah. Contoh kekuatan saya. Kekuatan saya apa dia? Saya ni ramah mesra dengan orang. Mana katanya tuan-tuan puan-puan, bila kita ada kekuatan beramah mesra dengan orang akan jadi banyak kenalan yang kita akan dapat. Banyak networking yang kita akan bina. Itu kekuatan kita. Kekuatan kita apa lagi tuan-tuan puan-puan? Mungkin tuan-tuan puan-puan pandai masak, itu kekuatan utama. Sampai bila pandai memasak, orang makan sedap, alhamdulillah. Kekuatan utama yang tuan-tuan ada. Okay? Kita ada kekuatan yang berbeza. Ada orang kekuatan dia kalau buat proposal, buat peta kerja, buat garis panduan ke apa, 30 minit boleh siap. Itu kekuatan dia. Ada orang tak boleh buat proposal, tapi dia pandai sembang. Dia tahu mana salah ejaan, mana tata bahasa yang perlu dibaiki. Itu kekuatan dia. Okay? Yang kedua tuan-tuan puan-puan, soalan muhasabah yang perlu kita tanya, apakah kejayaan yang pernah saya capai? Kejayaan ni tuan-tuan puan-puan, kejayaan besar ke, kejayaan kecil ke. Contohnya, saya pernah mencapai 2A dalam SPM. Itu kejayaan yang pernah saya capai. Alah 2A je, orang lain boleh 8A. Biar ke dia lah, dia cerita dia 8A. Kita ala kadar ni 2A muncul. Mana katanya, itu kejayaan kita lah. Kejayaan kita dah tu 2A. Nak boleh ke 1A pun payah. Nak boleh B pun gelap mata contoh. Tapi tiba-tiba dapat SPM 2A. Kejayaan lah tu. Macam anak-anak tuan-tuan puan-puan lah.
Tak? Kalau boleh skor setakat tu lah, kejayaan lah tu. Tak? Daripada tak boleh rasa, mana katanya gitulah. Okay, kejayaan. Kejayaan saya ialah mengahwini isteri saya, contoh. Kejayaan lah tu. Tak, bukan senang nak menjinakkan isteri sendiri dulu, tak, sebelum jadi isteri, untuk diterima lamaran itu, contoh. Kejayaan lah tu. Kejayaan saya dapat membeli kereta Myvi, contohnya. Dia hitung 9 tahun pun dapat 9 tahun pun. Kejayaan lah tu. Tak, bukan semua dulu boleh lulu, contohnya gitu. Tuan-tuan puan-puan, kejayaan saya berjaya cut sugar selama 5 bulan berturut-turut. Kejayaan lah tu. Okay. Saya berjaya datang awal ini. Berjaya lah tu. Apa saja kejayaan tak pernah capai. Perlu kita muhasabah soalan itu dalam diri kita. Dan soalan yang seterusnya, tuan-tuan puan-puan, untuk kita temui kekuatan diri sendiri. Apakah nilai yang saya bawa kepada keluarga dan juga organisasi? Apa nilai yang kita bawa? Nilai ni contoh, tuan-tuan puan-puan, kita ambil integriti lah. Paling murah kita ambil nilai integriti. Contohnya kita balik 4 suku. Kalau 4 suku, adakah kita balik tepat 4 suku ataupun kita keluar awal 4-10 contoh. 4-10 dah kereta dah. Contoh nak balik. Adakah nilai itu yang kita bawa? Okey. Dan yang terakhir, tuan-tuan puan-puan, soalan muhasabah untuk kita temui kekuatan diri sendiri. Apakah perkara yang orang lain sering puji tentang diri saya? Kita dalam bab ni, tuan-tuan puan-puan, kita jangan tawaduk sangat. Okey. Jangan tawaduk sangat ni maksud saya, bila orang puji tu, makna katanya itu antara kekuatan kita, sebab tu orang puji. Tapi dalam beradabnya, kalau bila orang puji, kita pula nyanyi lagu Raihan Arab, segala pujian hanya untuk ilahi. Betul lah tu, tak ada halau. Tapi kita kena ambil lah pujian tu. Sebab apa kita kena ambil? Sebab kita nak tengok kekuatan diri kita tu dekat mana. Ada ke tak orang puji aku selama 18 tahun aku hidup ni, contoh. Selama 40 tahun aku hidup ni, ada ke tak orang puji aku? Dia orang puji, comel tu hari ni, nak bunga-bunga, contoh. Ada lah tu. Puji lah tu. Kekuatan diri kita maknanya apa kat situ? Kita pandai pilih duduk. Contoh. Comel baju hari ni warna hijau. Orang puji, contohnya. Mana kata pandai pilih lah tu warna hari ni. Contoh. Comel kereta, pandai pilih kereta, contoh. Mana kata kita pandai berfikir mana yang okey, mana yang okey. So, apakah perkara yang orang lain sering puji tentang diri kita? So, tuan-tuan puan-puan, ini antara 4 soalan lah yang kita boleh tanya untuk kita tengok kat mana kekuatan diri kita. Okay. Seterusnya, tuan-tuan puan-puan, dalam kita menemui kekuatan diri sendiri, kita wajar untuk ingat dalam diri kita bahawasanya setiap individu mempunyai kekuatan, potensi, bakat dan juga nilai tersendiri. Mana katanya, tuan-tuan puan-puan, keunikan kita ni, setiap daripada kita ni, kita ada kekuatan kita sendiri. Kita ada potensi kita sendiri. Potensi mungkin tak sama, tuan-tuan puan-puan, dengan orang lain. Tak, potensi ini tak ada tempoh masa, tuan-tuan puan-puan. Dia tak ada sela masa. Kalau kita kata potensi nak jadi orang yang hebat dalam perkhidmatan ini, tuan-tuan puan, kena tidak kurang 3 tahun, contoh. Tak boleh macam tu, tuan-tuan puan-puan. Sebab potensi manusia ni berbeza-beza. Ada orang cepat belajar, ada orang ambil masa. Tak bermaksud orang ambil masa tu tak ada potensi. Dan ada bakat yang tersendiri. Bakat ni, tuan-tuan puan-puan, bukan bakat personal tu, tapi bakat yang tersendiri. Contohnya, bakat dia boleh menulis surat, boleh mengeluarkan surat 10 surat dalam tempoh 30 minit. Bakat dia lah tu. Boleh buat kerja tanpa ada kesalahan. Bakat dia tu, bakat penulisan dia sangat hebat. Okay? Dan setiap individu mempunyai nilai yang tersendiri. Okay, tuan-tuan puan-puan, nilai yang tersendiri. Dan anda tidak perlu menjadi orang lain untuk menjadi penilai.
Kadang-kadang orang lain pun tak bernilai. Kadang-kadang kita ni lebih bernilai daripada orang lain. Mana kata gitulah. Okay. Kadang kita nak kata tidak boleh jadi orang lain. Tak, orang lain dia, kita. Mana kata kita. Okay. Kita pergi yang seterusnya, tuan-tuan perempuan, kaunseling dan penerimaan diri. Okay. So kalau tuan-tuan perempuan, kita ada satu stigma yang sangat worldwide lah. Kita ada satu stigma yang sangat holistik di seluruh dunia. Bila kita sebut kaunseling ini adalah untuk orang yang ada masalah. Itu satu stigma yang kita tak boleh lari, kita tak boleh hindar. Kita terimalah benda tu orang kata. Kan? Memang betul kaunseling untuk orang bermasalah. Betul dah. Tapi ada tambahan-tambahan je lah. Dalam konteks kaunseling ni kita ada pelbagai cabang untuk kita berkembang sebagai seorang manusia. Okay? Dalam konteks ini kita nak tengok bagaimana kaunseling itu membantu dalam konteks penerimaan diri. Sebab kita nak hindarkan perbandingan ini, tuan-tuan perempuan, kita bawakan kaunseling dan penerimaan diri. Okay. Dalam konteks kaunseling dan penerimaan diri, menerima diri bukan bermaksud menyerahkan. Maksudnya tuan-tuan perempuan, kalau kita buat perbandingan dengan orang yang hebat, kita buat perbandingan dengan orang yang ada segala-galanya dalam kehidupan dia, yang menyebabkan kita rasa down, yang menyebabkan kita rasa tak ada fungsi, yang menyebabkan kita rasa serba kekurangan, kita pelakor bahawa kalau kita menerima diri kita dalam keadaan itu, bukanlah bermaksud menyerahkanlah. Okay? Menerima diri bermaksud kita mengiktiraf kekuatan dan kelemahan kita secara seimbang. Mana katanya tuan-tuan perempuan, kita lebih kenal dengan diri kita. Dekat mana kekuatan kita, dekat mana kelemahan kita. Okay? So tuan-tuan perempuan, apabila kita iktiraf kita punya kelemahan, bukan bermaksud kita selamanya berada dalam keadaan itu. Mana katanya kalau kita lemah bahagian tu, kita akur, kita terima, just okay lah. Nothing to worry lah orang kata, orang kampung saya kata. Okay? Tidak bermakna kalau kita lemah dalam sesuatu bab, kita nak cuba juga, tidak bermaksud kita akan berjaya. Minta maaf lah saya kata. Okay? Kalau kita lemah bahagian tu, kita cuba juga, akhirnya kita rasa kita semakin baik. Boleh jadi begitu, Alhamdulillah. Tapi ada kala kelemahan kita itu tidak boleh diperbaiki. Contohnya suara yang tak sedap. Kita praktik memang tak sedap suaramu. Tak rasa nyanyi lah contoh. Tak rasa masuk lah pertandingan. Contohnya gitulah. Okay? Memang suara tak sedap. Lagu mana? Tak, mana kata gitulah tuan-tuan puan-puan. Okay? Dan individu yang menerima dirinya lebih tenang dan lebih mudah berkembang. Sebab apa tuan-tuan perempuan lebih tenang? Sebab reda dah diri kita ni lagu ni. Reda dah. Mana katanya kita lebih mudah berkembang. So bila kita dah tahu kita punya kelemahan, kekuatan kita kat mana lebih, kat mana kurang, so kita akan tahulah kat mana kita nak berkembang. Macam kita nak pergi ke Kuala Lumpur lah daripada Terengganu. Kita tahu dah jalan mana kena sekap, jalan mana tak boleh pergi, jalan mana laju. So kita akan pilih jalan yang kita tahu, yang boleh bawa kita ke Kuala Lumpur itu daripada Terengganu dengan lebih laju. Kita akan pilih jalan yang lebih laju lah tuan-tuan puan-puan. Mana kata yang lebih mudah sampai, lebih mudah untuk kita berkembang. Okay? Ada orang bila jalan rutuh contohnya, bila jalan rutuh nak lalu juga, dua jam. Memang boleh lalu tuan-tuan puan-puan, tapi sakit lah. Sakit belakang, sakit urat, kereta rosak, pecah tayar, berapa jalur habis, cermin retak, tak ke lagi sakit. Molek-molek ada kereta comel-comel, bila ada jalan tanah rutuh nak lalu juga, walaupun lepas tapi bahananya lebih besar daripada sebelum. Macam tu juga kita tuan-tuan puan-puan. Kalau kita ada jalan runtuh dalam diri kita, kalau kita tak yakin nak baiki jalan runtuh tu, kita tak ada kekuatan untuk menempuh jalan runtuh tu, jangan tebing. Jangan tebing ni maksudnya jangan Melayu, boleh tolong saya tak? Maksud Melayu, jangan tebing. Jangan tebing ni, jangan sesekali, jangan cuba-cuba. Mana kata gitulah. Untuk kita
nak tunjuk handal kita. Tak semestinya kita lalu jalan itu. Kita ada banyak lagi jalan-jalan lain untuk kita maju ke hadapan. Makna katanya. Okey tuan-tuan puan-puan, seterusnya ini kita petakan sedikit macam mana gambaran kaunseling dan penerimaan diri itu. Okey, yang pertamanya kita kenal diri, dan kedua kita terima diri, dan apabila kita dah terima diri kita, kat mana kuat kita, kat mana lemah kita, kat mana kita boleh berkembang, dekat mana kita perlu tarik handbrake, kita perlu hargai diri kita. Hargai diri kita ni macam mana tuan-tuan puan-puan? Kita hargai itulah kekuatan aku, itulah aku kurang. Dekat situ aku lebih, dekat situ aku ada benda yang perlu diperbaiki. Hargai diri kita. Tak, hargai diri. Dan apabila kita dah sedar apa yang kita ada, apa yang kita perlu perbaiki, dan yang terakhir tuan-tuan puan-puan, perbaiki diri. Perbaiki diri ni macam mana tuan-tuan puan-puan? Berdasarkan apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri. Tak, kadang-kadang kita tahu tapi kita dah buat benda. Tak jadi lagu tu. Okey. So perbaiki diri dari semasa ke semasa. Tasbihan. Terima kasih. So tuan-puan, dah masuk bab yang terakhir. Dah 45 minit kita bersiaran langsung bersama ini tuan-tuan puan-puan. Mungkin ada soalan ataupun perkongsian. Mungkin ada situasi, isu-isu yang tuan-tuan rasa boleh kita dapat manfaat bersama, boleh di ruangan komen. So tuan-tuan puan-puan, kita pergi subtopik yang terakhir, strategi praktikal berhenti membandingkan diri. Okay. So kita bawakan 5 perkara sahaja tuan-tuan puan-puan, 5 strategi sahaja. Kalau boleh buat semua, alhamdulillah. Kalau dah boleh buat semua pun buat lebih tak apa. Okey. Yang pertamanya tuan-tuan puan-puan, kurangkan perbandingan di media sosial. Kurangkan perbandingan di media sosial. Kadang-kadang tuan-tuan puan-puan, bila kita buka media sosial kita, banyak hantaran-hantaran yang kita rasa algoritma tu tuan-tuan puan-puan, algoritma yang kadang-kadang membuatkan kita rasa serba kekurangan, yang menyebabkan kita rasa hijau dia ni, kita rasa lebih baik kita jadi macam ni daripada jadi macam ni. Itu yang pertama, kurangkan perbandingan di media sosial. Okey, kurangkan, bukan berarti kurangkan, sebab kita memang boleh tengok telefon. Tak. Yang kedua tuan-tuan puan-puan, fokus kepada kemajuan diri sendiri. Fokus kepada kemajuan diri sendiri. Bila kita tengok orang ada benda tu, ada benda ni, fokus apa yang kita boleh buat untuk majukan diri sendiri. Tak. Kadang-kadang bila kita terlari daripada fokus, itu yang menyebabkan kita rasa orang lain lebih besar daripada kita. Orang lain itu lebih segala-galanya daripada kita. Yang ketiga tuan-tuan puan-puan, hargai pencapaian harian. Setiap hari, apa pencapaian yang kita dapat sepanjang hari itu, hargai dia. Hargai dia. Okey, hargai ini macam mana tuan-tuan puan? Kalau ada duit lebih nak buat sambutan celebration ke apa, buatlah. Tapi hargai diri pencapaian harian ini tuan-tuan puan-puan, kita bersyukur dengan apa yang telah kita lakukan sepanjang hari ini. Okey, mana katanya tuan-tuan puan-puan, kalau kita dapat datang awal ke pejabat hari ini, hargai pencapaian ini. Bukan senang tuan-tuan puan-puan nak datang awal ke pejabat. Dan tuan-tuan puan-puan, bukan senang juga untuk kita balik lewat. So kalau kita balik lewat hari ni pun lebih dah balik kita hargai. Sebab apa? Payah tuan-tuan puan-puan nak balik lewat. Awalnya pakat balik awal lagi, kita nak balik lambat. Payah tuan-tuan puan-puan. Dan raikan kejayaan bersama-sama. So tuan-tuan puan-puan, kita nak berhenti bandingkan diri kita dengan orang lain. Apabila orang lain ada kejayaan, raikan bersama. Okey, raikan bersama-sama kejayaan itu. Okey, katanya tuan-tuan puan-puan, kita nak latih diri kita daripada sikap dengki.
sakit hati, raikan bersama. Kalau kita ada kejayaan kita pun kita raikan dengan orang lain. Tak? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kalau kita tak raikan bersama-sama tu yang menyebabkan cemburu, iri hati tu. Tak? Jadi sakit hati dengan orang lain tu. Boleh dia hormon ni contohnya. Itu jadi sakit hati tu. Tak? Okey. Dan yang terakhir tuan-tuan puan, tidak lain tidak bukan perkara yang paling penting sepanjang kehidupan kita sehari-hari ialah bersyukur dengan apa yang ada. Tak? Kadang-kadang kita rasa kita kurang. Rupa-rupanya di mata orang lain kita ini adalah lebih segala-galanya. Tak? Kita rasa kita ni kurang, padahal di mata orang lain buat perbandingan diri dia dengan diri kita, rupanya kita ni lebih pada dia. Makna katanya gitu. Okay? Kita tak bersyukur dengan apa yang ada. Okay? Kita rasa kita ni tak semak mana. Tak? Kita banding dengan Tom Cruise contohnya. Tak semak mana kita ni. Jadi tak ada orang nak. Tak ada orang nak kawan kita ni. Lain ke dia macam Tom Cruise, ramai orang nak kawan. Kita rasa gitu. Tapi kalau tuan-tuan perempuan, kita bersyukur dengan apa yang ada. Apalah mungkin gini pun, kurang-kurang aku semak lagi pada David Beckham contohnya. So kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Okay. Tuan-tuan perempuan, sebagai akhir kata penutup, ada soalan ke tuan-tuan perempuan? Kalau tak ada, saya teruskan. Kita menuju ke jam 11 pagi ini. Mesej untuk warga UNP dan juga semua penonton. Okay. So tuan-tuan puan, mesej yang kita akan bawakan mungkin manfaatnya tuan-tuan boleh bawa untuk kehidupan seharian dan juga untuk diri sendiri. Jangan ukur hidup anda dengan garis penamat orang lain. Orang lain punya penamat mungkin cantik, mungkin ada sorakan, mungkin ada sambutan. Tapi itu bukanlah ukuran untuk kita rasa lebih rendah diri. Okay, so, tuan-tuan perempuan, mungkin penamat kita lebih hebat. Ada orang kita nampak hebatnya dia, tapi penamat dia sekejap, dia tuan-tuan perempuan, tak lama pun. Kita nak ke gitu? Bukan. Kita nak penamat yang panjang, yang lebih cantik, lebih menarik. Okay? So jangan hidup kita ada kelebihan kita sendiri. Tak? Ialah orang kata kita ni macam tu macam ni, tak? Macam-macam orang kata, tak? Macam mana tak? Mulut orang kita tak boleh nak kawal tuan-tuan perempuan. Okay? Kita tak boleh nak kawal. So apa yang kita boleh kawal, kita buat. Apa yang kita boleh buat. Dan setiap staf mempunyai peranan yang unik, kekuatan yang tersendiri dan sumbangan yang bernilai. Okay? Kalau semua orang dalam setiap jabatan itu mempunyai peranan yang sama tuan-tuan perempuan, tak jadilah jabatan itu, tak jadilah kerja itu. Tak. Dan setiap peranan itu unik tuan-tuan perempuan. Ada orang bahagian buat surat, ada orang tolong, ada orang bahagian tulis surat, ada orang tolong tulis surat, ada orang tolong hantar surat, ada orang bahagian ambil surat. Dan setiap peranan itu adalah unik tuan-tuan perempuan. Kalau tak bergerak salah satu ini, tak jadi kerja itu. Tak. So, peranan itu yang kita perlu hargai sama-sama. Okay? Dan yang kedua tuan-tuan perempuan, kekuatan yang tersendiri dalam memberikan sumbangan yang bernilai kepada setiap organisasi. Dan dalam konteks UNT ni tuan-tuan perempuan, universiti memerlukan kepelbagaian bakat, bukan keseragaman manusia. Kalau semua seragam, jadi tak menarik lah tuan-tuan perempuan. Jabatan itu sama belaka, jadi tidak meriah, tidak colourful, tidak, gitulah juga faham sendiri lah. Okay? Kepelbagaian manusia itu yang unik-unik itu membuatkan universiti ataupun jabatan itu lebih bermakna. Okay? So tuan-tuan perempuan, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian kita pada pagi ini. Saya kongsikan dulu link kehadiran untuk warga UNP. Boleh isi maklum balas kehadiran ataupun imbas QR code yang tertera. Okay.
Terima kasih. Terima kasih. Saudara perempuan, ada link dekat ruang komen itu. Boleh isi lah. Okay. Daftaran itu kita rekodkan jam latihan. Okay. Ada ke tuan-tuan perempuan kat komen? Boleh isi ke? Okay. Saya rasa setakat itu sahaja. Kalau ada kekurangan, maaf. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan perempuan sudi meluangkan masa selama 1 jam kita dalam suri media sihat yang ke-6, bebas daripada membanding, temui siapa anda. Okey, so tuan-tuan perempuan, sebagai bonus penutup kita pada hari ini, suka untuk saya bawakan perbandingan yang kita alu-alukan ialah kita bandingkan diri kita dengan diri kita yang semalam. Tuan perempuan, macam mana tu tuan perempuan? Berdasarkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling berjaya ialah orang yang hari ini lebih baik hari semalam, dan orang yang gagal adalah orang yang hari ini lebih teruk dari semalam. Manakala orang yang terpedaya adalah orang yang hari ini sama dengan hari semalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So ini panduan perbandingan yang dianjurkan dalam Islam untuk kehidupan kita. Okay? Kita bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang semalam. Mana yang lagi baik? Kalau hari ini lagi baik daripada semalam, insya-Allah kita adalah orang yang berjaya. Tapi kalau kita ni hari ini lagi teruk daripada semalam, kita adalah orang yang gagal. Kalau sama hari ini dengan semalam sama je, kita adalah orang yang berpedaya. Tuan-tuan puan, buat perbandingan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Kat mana dah kita berada sekarang ini. Okey. So, tuan-tuan puan, terima kasih sekali lagi atas kesudian menerima buah mulut daripada saya untuk slot kita yang ke-6, dan insyaAllah akan datang kita akan bawakan seri nasihat kita yang seterusnya. Okey. Terima kasih. Encik Syarif. Sihat tak tu? Lama dah jumpa. Main jumpalah sekali-sekali lah. Lama dah pergi jabat. Okey. Saya rasa sekadar itu sahaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.